Selamat sejahtera, nama saya ialah Layusin. Nombor metrik saya ialah A168384. Saya akan membentangkan tentang perancangan pengangkutan bandar tempat asal saya, iaitu rantau. Pembangunan mapan. Pembangunan mapan dapat memenuhi keperluan pada masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan memenuhi keperluan pada masa depan. Iaitu perlu dijalankan dengan mengambil kira keupayaan menampungnya, pengambilan sumber, pengalihan bahan buangan serta kadar pencemaran yang dicetuskan ke atas bandar dan kawasan sekelilingnya. Satu pendekatan pembangunan penempatan yang dijalankan secara terancang dan berterusan dengan prinsip memenuhi keperluan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan keperluan generasi masa akan datang. Bagi mencapaikan pembangunan mapan adalah memperbaiki penjejasan keadaan alam sekitar tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Rantau adalah sebuah bandar kecil di daerah Seremban Negeri Sembilan, Malaysia. Ia dikelilingi oleh banyak bandar kecil seperti Kuala Sawah, Siliau, Kampung Sega, Limsum dan Air Kuning dan menjadikannya bandar utama dengan kemudahan seperti Bank RHB, KFC, 7-Eleven, pejabat pos dan lain-lain. Komoditi ini mengandungi 5 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah. Rantau terdiri daripada populasi yang berbilang kaum hampir 8,000 orang. Banyak perubahan kualiti hidup dan perkhidmatan awam berlaku sejak bekas Menteri Besar atau Ketua Menteri itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Muhammad Haji Hassan dilantik. Dia telah menunjukkan minat untuk memperbaiki kampung halamannya sejak dia menjadi pemimpin. Gambar-gambar ini menunjukkan kemudahan-kemudahan yang sedia ada di rantau. Matlamat untuk membangunkan rantau ialah menyelesaikan masalah pengangkutan yang dihadapi, menyediakan perkhidmatan pengangkutan mengikut polisi yang dijalankan, menyediakan perancangan jangka pendek dalam masa 3 tahun, menyediakan perancangan jangka panjang sehingga 30 tahun, dan menjadikan persekitaran tempat kediaman yang selesa dan nyaman. Masalah pengangkutan yang dihadapi di rantau ialah perkhidmatan pengangkutan awam yang tidak efektif, di mana laluan bas T53 mempunyai 63 perhentian dari terminal bas Port Dickson ke terminal 1 Seremban. Dengan ini, perhentian yang banyak akan membazir masa dan mengambil masa yang panjang untuk sampai ke stesen seterusnya. Selain itu, perkhidmatan teksi yang berkurangan di kawasan rantau dan destinasi terhad dari rantau ke Seremban. Cara untuk menyelesaikan masalah pengangkutan di rantau ialah meningkatkan bilangan bas untuk beroperasi bagi laluan T53, mengatur semula jadual waktu bas dari satu stesen bas sampai ke stesen seterusnya, menambah destinasi yang baru seperti terus sampai di pusat beli-belah, kawasan pusat bandar yang mempunyai pejabat kerajaan, dan juga meningkatkan bilangan perkhidmatan teksi dan selalu bersiap sedia kepada pengguna yang mengejar masa. Terdapat 9 polisi pengangkutan yang dijalankan ialah menjadikan pengangkutan awam menarik, menyekat penggunaan kenderaan peribadi pada waktu tertentu, menjadi pengangkutan awam termampu oleh semua orang, menggalakkan pengangkutan aktif iaitu menjalan kaki dan berbasikal. Pengurusan lalu lintas juga boleh memberi keutamaan kepada kenderaan awam, berjalan kaki dan basikal. Perkhidmatan pengangkutan awam yang baik dengan tambang yang berpatutan. Memberi subsidi kepada kereta yang kurang mencemarkan udara seperti kereta hybrid dan kereta elektrik. Mengenakan cukai yang tinggi kepada minyak dan menghadkan ruang parkir di pusat bandar dan kawasan kediaman. Dan yang terakhir ialah memberi subsidi kepada pengangkutan awam sehingga ada bandar yang menyediakan perkhidmatan awam secara percuma. Perancangan jangka pendek. Dalam jangka masa pendek, perancangan yang boleh dilakukan ialah menaikkan taraf semua kemudahan awam dengan sedikit demi sedikit seperti stesen bas, keadaan jalan raya, tiang lampu dan sebagainya. Sebanyak 19 buah stesen bas telah dibina di sepanjang jalan utama bandar rantau. Stesen-stesen bas ini didapati dibina dalam jarak yang dekat. Cara untuk menjimatkan masa penumpang ialah meletakkan stesen bas di jarak yang lebih jauh seperti 3.5 km sehingga 4 km dari satu ke satu. Dengan ini,
pengangkutan aktif dapat dilaksanakan seperti laluan khas bagi pejalan kaki dan penunggang basikal adalah penting, di mana penumpang perlu berjalan kaki ke destinasinya selepas turun daripada pengangkutan awam atau masyarakat yang menunggang basikal. Pengangkutan aktif dapat mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor dan mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Perancangan jangka panjang. Dalam rancangan jangka panjang, kita mulai merancang dan menaik taraf berdasarkan kemudahan-kemudahan sedia ada yang telah dinyatakan. Yang pertama, kita boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam. Lantasan kereta api boleh dibina semula untuk menghubungkan Tari Seremban ke Port Dickson selepas 12 tahun yang telah berhenti berkhidmat. Selain itu, tahap keselamatan pada taman-taman di rantau juga perlu ditingkatkan. Kawasan perniagaan seperti kedai runcit, kedai makanan, bank, bengkel kereta dan lain-lain boleh ditumpukan di suatu tempat. Kawasan rekreasi juga boleh disediakan kerana ia merupakan suatu tempat yang selesa untuk bersenam, bermain dengan keluarga dan rakan-rakan. Akhirnya, menjadikan rantau sebuah tempat yang selamat dan selesa untuk menikmati kehidupan. Kaedah untuk menaikkan taraf segala kemudahan dalam perancangan. Yang pertama, keadaan jalan raya dan tiang lampu. Jalan raya yang tidak rata dan berlubang perlu diperbaiki dalam masa yang pendek supaya tidak berlaku kemarangan jalan raya. Tiang lampu juga perlu sentiasa berfungsi dengan baik pada waktu malam seperti lampu yang terang dan lampu tidak terkelip-kelip. Laluan khas seperti laluan berjalan kaki, laluan basikal perlu direka khas supaya laluan yang selamat, selesa dan dapat menarik perhatian masyarakat untuk menggunakannya bersama dengan keluarga apabila balik dari kerja atau pada hujung minggu bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan. Landasan kereta api. Kita boleh menambah hentian baru di rantau di mana penumpang yang melalui dari Seremban dan Port Dickson boleh singgah di rantau untuk berjalan-jalan atau berjumpa dengan rakan-rakan. Perkhidmatan pengangkutan awam. Kita boleh meningkatkan taraf perkhidmatan pengangkutan awam terutamanya warga OKU juga dapat menikmati perkhidmatan ini. Apabila warga OKU berasa senang dan selesa digunakan, maknanya peningkatan taraf perkhidmatan adalah berjaya. Selain itu, laluan pengangkutan awam juga perlu diberikan keutamaan. Dengan ini, masa dapat dijimatkan. Bagi meningkatkan keselamatan di kawasan kediaman, kita boleh bekerjasama dengan organisasi yang menyediakan perkhidmatan keselamatan dan sekuriti. Contohnya, kita boleh menambahkan perkhidmatan penjaga untuk menjaga di pintu masuk taman. Selain itu, kita juga boleh mengaturkan peronda untuk meronda pada waktu yang berbeza pada siang dan malam. Dan juga kita boleh memasang kamera CCTV di setiap lorong supaya menjadi bukti apabila berlaku kecurian atau masalah lain. Kawasan perniagaan. Semua jenis perniagaan yang ada di rantau boleh digabungkan di satu tempat dan mengasingkan mengikut kategori seperti kedai makanan, kedai runcit, bengkel kereta, kedai elektrik, klinik-klinik dan sebagainya. Dengan ini, masyarakat boleh sampai ke kedai-kedai tertentu dengan berjalan kaki atau menunggang basikal kerana jarak telah dipendekkan. Kawasan rekreasi. Laluan berjalan kaki dan laluan basikal juga boleh dibina di kawasan rekreasi untuk menggalakkan masyarakat untuk banyak bergerak dan bersenam. Selain itu, taman permainan atau kawasan perkelahan juga boleh disediakan kepada masyarakat. Kawasan rekreasi ini akan membina di kawasan yang dekat dengan kawasan kediaman supaya penduduk boleh sampai ke kawasan rekreasi dengan cara berjalan kaki atau menunggang basikal. Sekian daripada saya. Terima kasih.